Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam ni dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah kita akan sambung malam ni perbahasan daripada surah Abasa, tafsir dan juga tadabbur daripada surah Abasa, yang mana malam ni insya-Allah kita akan sambung daripada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampailah ayat yang ke-32. Itu ada tajuk khusus berkaitan dengan ayat tersebut, iaitu 24 sampai 32. Dan ayat 32 sampailah kepada ayat terakhir, iaitu ayat yang ke-42. InsyaAllah malam ni kalau sempat kita habiskan, kita habiskan insyaAllah. Sebelum pada kita start, kita baca dulu ayat-ayat daripada surah Abasa ni, bermula daripada ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ayat 24 sampailah ayat yang ke-42 yang kita bacakan tadi. Kita tengok terjemahan ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah daripada langit.
thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya, fa'anbatna fiha habba, lalu di sana kami menumbuhkan biji-bijian, wa 'inaban wa qadba, dan anggur serta sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan buah zaitun serta pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang subur, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumput, mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan daripada ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa banihi, dan daripada isteri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni, setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang tidak berhenti. Wujuhun yawma idzin musfirah, pada hari berkenaan ada wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan riang gembira. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu juga ada pula wajah-wajah yang diliputi dengan debu, yakni suram. Tarhaquha qatarah, diliputi dengan kegelapan, iaitu ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir dan yang derhaka. Ayat 24 sampailah ayat yang ke-42 perbahasan kita pada malam ni. Perbahasan kita pada malam ni perbahasan yang terakhir, yang mana surah Abasa ni ada 5 bahagian. Ayat 1 sampai ayat 12 bahagian pertama, 13, 16 bahagian yang kedua, 17 hingga 23 bahagian yang ketiga. Itu dah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Kalau kita sebut balik pada malam ni, ayat 1 sampai ayat 12 ni Allah Ta'ala cerita tentang apa? Cerita tentang situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditegur oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi itu berkerut dahi, bermasam muka dengan datangnya sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan pada kita realiti pembawa wahyu, iaitu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk juga pada kita Nabi ni ialah seperti mana yang Quran sebut, Nabi itu uswatun hasanah, Nabi itu suri dan contoh tauladan yang terbaik bagi kita. Nabi itu bukanlah manusia yang luar daripada perangai kemanusiaan, tapi Nabi itu ada perangai kemanusiaan dia, manusiawinya Nabi itu ada. Iaitu Nabi itu kadang-kadang tersilap juga dalam melakukan tindakan dia, tapi kesilapan Nabi bukanlah kesilapan yang besar. Para ulama sebut surah ni disebut sebagai penerangan kepada khilaful aula min fi'lin Nabi, perbuatan yang tak sepatutnya Nabi buat. Dia tak sampai dosa besar. Sepatutnya Nabi tidak buat macam tu kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tetap layan Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun pada waktu tu Nabi menginginkan Islamnya pemimpin-pemimpin Quraisy yang kafir datang jumpa Nabi, bertanya Nabi tentang Islam. Allah Ta'ala dedahkan siapakah jiwanya yang lebih penakut ataupun lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla, kenal maqam ketuhanan dan lebih jaga hawa nafsu. Itu bahagian pertama, ayat 1 sampai ayat 12. Bahagian yang kedua, ayat 13 hingga 16, Allah Ta'ala sebut keagungan Al-Quran. Kita dah bahas sebelum ni, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-13 tu, fi suhufin mukarramah, bermula pada ayat tu. Allah Ta'ala kata,
di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, menunjukkan kemuliaan Quran. Allah Ta'ala cerita ayat 13 sampai 16 ni, di manakah tempat simpanan Quran? Quran itu disimpan di Lauh Mahfuz, menunjukkan tingginya dan mulianya Quran. Siapakah pihak yang menjaga Quran? Biaidi safarah. Allah Ta'ala sebut pada ayat 15, Quran itu berada pada tangan para utusannya yang mulia, iaitu para malaikat. Allah Ta'ala sebut safarah menunjuk kepada para malaikat, dan para malaikat itu pula dipuji sifatnya, disebut sifatnya kiramim bararah, malaikat yang mulia lagi taat. Itu bahagian kedua. Nak sebut Allah Ta'ala ni hantar Quran kepada masyarakat ataupun manusia, khususnya masyarakat Arab Quraisy pada waktu tu, untuk selamatkan masyarakat Quraisy daripada ditipu oleh ahli kitab yang tak bertanggungjawab pada waktu tu. Sebab kalau kita tengok pada waktu tu, dalam pandangan orang-orang Arab, siapakah orang yang paling cerdik, intelektual paling pandai? Mereka melihat yang paling pandai, yang paling cerdik ialah ahli kitab daripada kalangan Yahudi. Tapi Allah Ta'ala terang dalam Al-Quran, ahli kitab Yahudi ni dia ada satu perangai, iaitu perangai mereka ni tulis huraian kepada ayat-ayat Tuhan, kemudian buat dakwaan, huraian tu pun kata-kata Tuhan. Tuhan sebut dalam surah Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi ahli kitab, yakni golongan Yahudi, rabai Yahudi ni, tulis kitab dengan tangan mereka, tulis huraian kepada kitab Taurat, huraian kepada kitab Zabur, huraian kepada kitab Injil, kemudian mendakwa itu pun daripada Tuhan. Tujuan dia apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk diorang ni dapat habuan daripada dunia yang sangat murah. Jadi pada waktu tu bangsa Arab telah diperbodohkan oleh golongan Yahudi. Dan Yahudi pada waktu tu pula yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Quran sebut orang-orang Yahudi dia pandai melenggokkan lidah mereka membaca kitab di hadapan orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab yang mendengar bacaan-bacaan mereka tu ialah bacaan daripada kitab suci yang betul. Tapi rupa-rupanya itu ialah tipu daya semata-mata untuk memperbodohkan mereka. Sebab tu kalau tengok, yang untung siapa? Yang untung Yahudi. Yang menjadi mangsa ialah masyarakat Arab. Lalu datang Nabi Muhammad, Allah Ta'ala hantar Nabi akhir zaman, dan antara benda yang Nabi sebut ialah penyelewengan ahli kitab. Allah Ta'ala beri pada Nabi ni ayat Quran dalam surah Baqarah dan surah-surah lain, cerita tentang jenayah ahli kitab cukup banyak. Cerita tentang konspirasi ahli kitab kepada orang Arab, yang mana konspirasi ahli kitab tu hanyalah untuk ambil kesempatan pada masyarakat Arab pada waktu tu. Lalu Allah Ta'ala datangkan Quran. Tapi sayangnya, orang-orang Arab yang telah memandang tinggi Yahudi pada waktu tu, mereka telah melihat Nabi ni sebagai golongan yang tak tahu apa-apa, pihak yang tak pandai menulis, tak pandai baca ni, nak tunjuk pandai saja. Hakikatnya Nabi itu ingin menyelamatkan mereka, tapi mereka tak sedar. Sebab tu ayat 15, ayat 13 hingga 16 tu duk cerita tentang kemuliaan Quran. Dan Quran ni pula fungsi dia musaddiqul lima baina yadayhi minal kitab. Quran ni membenarkan apa yang ada dalam kitab terdahulu. Maknanya Quran bukanlah tolak semua yang ada dalam Taurat Injil. Quran tetap terima fakta-fakta yang betul, tapi Quran juga menentang penyelewengan yang disebut oleh ahli kitab. Sebab tu kalau kita tengok ahli kitab Yahudi, mereka bukan hanya berhenti memburukkan ayat-ayat Tuhan ni ataupun beri gambaran tentang ayat-ayat Tuhan ni, bukan hanya berhenti pada kitab Taurat Injil saja. Bahkan mereka juga cuba untuk memburukkan ataupun menampakkan ayat-ayat Quran ni, riwayat-riwayat dalam Quran ni pun satu benda yang boleh diselewengkan. Sebab tu para ulama dia beri pada kita penekanan tentang adanya riwayat Israiliyat yang kita kena berhati-hati. Riwayat Israiliyat ni apa dia? Riwayat-riwayat
yang menerangkan ayat Quran ataupun hadis Nabi, yang mana ayat Quran dan hadis Nabi itu menceritakan tentang kisah Nabi terdahulu daripada kalangan Bani Israel. Kisah Nabi terdahulu daripada kalangan Bani Israel. Maknanya dalam Quran kita akan tengok, dalam Quran ni ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi-Nabi lain lah, Nabi Harun apa semua, yang mana Bani Israel pun ada kisah tu. Bila mana dia orang dengar ayat tu turun pada Nabi, dia orang bagi cerita tu tak betul. Cerita tu, Quran tu nak cerita benda lain. Tapi Yahudi berjaya larikan maksud asal cerita tu. Contoh riwayat Israiliyat yang berlegar banyak dalam masyarakat, hatta masyarakat Melayu kita pun, iaitu tentang kewujudan halkum dan payudara bagi orang lelaki dan orang perempuan. Benda ni, riwayat tu riwayat Israiliyat. Sebab apa orang lelaki ada halkum, sebab apa orang perempuan ada payudara, ada dada dia. Maka datanglah riwayat Israiliyat kata, ketika mana Tuhan larang Adam dan Hawa makan pokok yang dilarang tu, sebahagian riwayat kata, sebahagian orang kita panggil pokok khuldi. Sebab apa nama syajaratul khuld, nanti kita akan cerita. Nak sebut pada kita, bila mana dilarang tu, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu dua orang dekat dengan pokok ni, kamu akan jadi orang yang zalim kalau dekat dengan pokok ni. Tuhan larang, Tuhan tegah Adam dan Hawa. Tuhan juga peringat pada Adam dan Hawa ni akan adanya musuh yang akan suruh dan paksa dan pujuk dia orang supaya langgar arahan Tuhan, iaitu iblis. Surah Baqarah cerita benda sama, surah A'raf pun cerita benda sama. Tujuan Quran dia cerita Nabi Adam termakan pohon yang terlarang tu, ialah nak beritahu tentang liciknya tipu daya yang akan dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Adam dan juga kepada anak cucu Nabi Adam selepas pada tu. Quran nak cerita tentang benda tu. Quran bukan nak cerita tentang benda lain. Tapi bila mana ayat tu didengar oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi buat takwilan, orang Yahudi buat kisah baru pula, sehingga ayat Quran tu tak dapat kita faham dengan tujuan sebenar, kita duk nampak benda lain. Yahudi duk cerita kata, itulah sebab orang lelaki ada halkum, orang perempuan ada payudara. Sebab kisah tu macam mana? Syaitan dengar Quran kata, Allah Ta'ala kata Adam dan Hawa jangan dekat dengan pokok ni. Jadi syaitan pun, iblis pun pergi ambil buah pokok tu. Buah pokok tu ambil 3 biji. Ini riwayat Israiliyat. Ambil 3 biji, bawa pergi dekat Hawa, isteri Nabi Adam, ataupun kita panggil Arab panggil Hawa, itu sebutan betul dia lah. Okay. Maka Hawa ni pun tengok ini buah daripada pokok yang Tuhan larang. Ini versi Israiliyat, bukan versi yang sahih. Lalu Hawa pun tak nak makan. Iblis kata Tuhan larang dekati, bukan Tuhan larang makan. Kamu tak dekati, aku pergi petik siap-siap, kamu makan je. Jadi Hawa pun dengar, betul tak? Tuhan kata la taqrabah, jangan dekat. Kita orang tak pergi dekat pun, dia yang ambil siap-siap. Jadi dia makan buah tu. Ni Israiliyat, bukan cerita betul. Makan buah tu sedap, habis biji, makan lagi. Yang kedua, iblis ambil 3 biji, makan yang kedua, sedap. Lepas tu dia nak ambil yang ketiga, dia teringat Adam tak makan lagi, tu nak simpan bagi Nabi Adam makan. Bila mana Nabi Adam mendekat dengan Hawa pada waktu tu, diberikan buah tu kepada Hawa, diberikan buah tu kepada Adam. Maknanya Hawa yang bagi pada Adam. Nabi Adam pun makan. Maka para malaikat pun perasan Nabi Adam dan juga Hawa dah makan buah daripada pohon yang terlarang. Jadi para malaikat cepat-cepat pergi dekat Nabi Adam dan juga Hawa tu, pergi pegang buah tu supaya tak turun ke perut. Jadi malaikat perasan Nabi Adam kunyah, belum sampai ke usus lagi, duduk dekat leher, pegang situ, biar tercekik situ. Jadi kesan malaikat pegang tu ada halkum sampai hari ni.
bagi orang lelaki. Adapun malaikat Nabi Hawa pula, dia dah makan, dia dah telan dah sampai dekat dada dah. Jadi dia pegang dua situ sebab dua buah. Ini cerita Israeliat ni kacau banyak. Quran sebut dua-dua orang tu makan, fakula. Quran tak kata siapa makan dulu, siapa bagi buah, Quran tak kata. Bahkan kalau tengok konsep ni, orang Kristian dia percaya konsep ni. Konsep original sin. Dosa semula jadi bila mana seseorang tu lahir ke dunia, dosa tu diwarisi oleh semua bayi yang baru lahir. Untuk bersihkan dosa tu kena baptis. Kena baptis. Ini agama Kristian. Dan Kristian percaya antara sebab orang perempuan dia orang ada haid, dia orang kena beranak, ialah sebab hukuman dari Tuhan, sebab Hawa yang telah memperdaya Adam. Asalnya Adam tak tahu menahu pun nak makan buah tu. Jadi dia ada dasar diskriminasi kepada wanita. Quran tak kata siapa makan dulu. Quran bukan nak cerita halkum dan payudara. Quran nak cerita tentang liciknya iblis tu. Okey. Tapi riwayat Israeliat ni, dia boleh divert, tukar kita daripada nampak bahaya syaitan jadi nampak, oh itu sebab kita ada halkum payudara. Jadi tak nampak bahaya syaitan. Itu bahaya Israeliat. Sebab tu para ulama sangat berhati-hati. Taklah semua riwayat Israeliat itu ditolak, tapi kita perlu buat penelitian. Tengok macam mana Yahudi dia boleh divert ayat tu jadi nampak lain. Sama juga dengan cerita Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berlayar di atas kapal. Dalam riwayat sebut kapal tu, riwayat Ibnu Abbas ada banyak sikit cerita tentang kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh ni. Kata Ibn Abbas, ni disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Abbas kata kapal Nabi Nuh ni, kayu nak buat kapal Nabi Nuh tu, Nabi Nuh tanam pokok dia. Berapa puluh tahun baru besar pokok tu, baru boleh buat kapal. Maknanya perintah buat kapal tu kayu tak ada lagi. Kayu tu kena tanam dululah nak dapat kayu tu. Okay. Lepas daripada tu kita boleh tengok riwayat Israeliat dia meluncur pergi kepada jenis kayu tu. Riwayat Ibnu Abbas tak ada cerita jenis kayu. Tah daripada mana tak tahu, tiba-tiba timbul nama kokar kayu tu. Tak tahu mai pada mana. Lepas tu datang pula riwayat sedap lagi. Israeliat tambah banyak tu je. Tapi tak tahu mai pada mana orang duk kata kayu kokar tu pun kayu tongkat Nabi Musa. Pun jenis kayu yang sama. Lalu tersebarlah di kalangan kita ni duk beli kayu kokar tu sebab duk percaya ada kelebihan. Bahkan itu bukan daripada riwayat yang betul. Itu cerita Nabi Nuh. Nak sedap lagi cerita Nabi Nuh, resepi bubur Ashura. Nanti nak masuk bulan Muharram duk ada pula benda ni. Resepi bubur Ashura ni mari daripada riwayat Israeliat sebenarnya. Selama duk belayar atas kapal tu tak ada makanan. Jadi Nabi Nuh minta pada mana-mana orang yang simpan makanan tu, keluarkan, kita himpunkan makanan tu. Himpunkan makanan, lepas tu buat bubur. Yang ni ada kacang adas, yang ni ada kacang tanah, yang ni ada semua, buat sekaligus semua boleh makan. Kalau saya tak silap, riwayat Kulaini pun ada, riwayat Syiah pun ada sebut tentang resepi bubur Ashura tu. Okay. Tak ada masalah lah, kita tahu riwayat tu tak betul. Okay. Tapi yang sampai ke tanah Melayu kita tu resepi dia lain sikit. Sebab dia ada udang. Dan saya rasa bubur Ashura ni lain ikut negeri. Kalau di Malaysia kita ni, pantai timur lain, belah-belah selatan Johor lain, cerah sikit warna dia. Belah-belah Alik Terengganu Kelantan ni gelap, ada perencah lain pula tambah. Itu kita boleh kata benda tu dia tak nampak perjuangan Nabi Nuh selama 950 tahun tu. Dia nampak apa Nabi Nuh makan atas kapal. Itu riwayat Israeliat. Quran cerita nak suruh nampak Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tempoh yang agak lama. Nak beri semangat pada Nabi. Kalau Nabi berdakwah 23 tahun, Nabi lemah. Di sana ada lagi Nabi, Rasul yang berdakwah lebih lama, berpuluh kali ganda pada Nabi Muhammad. Ayat tu jadi semangat pada kita untuk tidak berputus asa dalam dakwah. Tapi datang riwayat Israeliat ni, buat kita nampak makanan, buat kita nampak jenis kayunya. Jadi benda-benda seperti itu mengganggu banyak.
Nak beritahu pada kita, perangai ahli kitab memang seperti itu. Ahli kitab yang jahat. Dia tak nak bawa kita faham Quran ataupun faham ayat Tuhan tu dengan direct. Tapi dia nak suruh kita banyak liku-liku sehingga kita tak nampak apa tujuan ayat Quran. Dan akhirnya kita terlena dengan cerita-cerita seperti itu. Jadi itu benda dia. Seterusnya bahagian ketiga surah Abasa ni, iaitu ayat 17 sampailah ayat yang ke-23. Allah Ta'ala cerita bermula pada ayat 17 tu, min ayyi syai'in khalaqah qutilal insanu ma akfarah. Ayat 17, qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia dan alangkah kufurnya dia. Ni Allah Ta'ala nak cerita tentang Quraisy yang datang jumpa Nabi, sehingga Nabi tak layan Abdullah bin Ummi Maktum ni. Siapakah sebenarnya original face, wajah sebenar Quraisy yang datang ni, yang kata nak kenal Islam, berpura-pura nak kenal Islam? Allah Ta'ala sebut, nak cerita kumpulan ni, Allah Ta'ala kata qutilal insan. Kata Abdullah bin Abbas, maksud qutilal insan ni ialah lu'inal insan, telah terlaknatnya manusia. Ma akfarah, apa yang mereka kufurkan. Tuhan nak beritahu pada kita, yang mari datang jumpa Nabi tu tidak ikhlas hatinya, walaupun celek matanya, walaupun baik pendengarannya, sempurna tubuh badannya, mereka kufur. Berbanding Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya, perjalanannya tidak seluas perjalanan orang yang celek, lebih bersih hatinya walaupun kurang panca inderanya. Quran nak sebut tentang kemuliaan manusia jangan dilihat pada luaran, tapi kemuliaan manusia itu dilihat kepada sejauh mana jiwa ingin mencari kebenaran itu sendiri. Itu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Kemudian ayat 24 perbahasan kita malam ni sampai ayat yang ke-32 tu, Allah Ta'ala nak cerita apa pada kita? Allah Ta'ala nak cerita tentang, kalau tengok apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia, falyanzuril insanu ila ta'amih, ayat yang ke-24 tu, hendaklah memerhatikan manusia terhadap apa yang dia makan, yakni makanan kita. Maksud dia, fihi imtinanun wa fihi istidlalun bi ihya'in nabat minal ardil hamidah ala ihya'il ajsami ba'daha. Apa kata Ibn Katsir dalam tafsir dia? Ayat ni menjadi dalil Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita banyaknya nikmat yang dia beri pada kita. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, dia nak suruh kita ni sembah dia dengan baik. Dia tak suruh kita sembah, melainkan dia suruh kita ambil nikmat dia dulu, baru kita sembah dia. Kita ambil nikmat dia, makanan yang Tuhan beri, makanan-makanan yang ditumbuhkan, makanan-makanan yang dihalalkan untuk kita makan daripada binatang, sama ada binatang yang duduk atas darat ataupun binatang yang duduk dalam air, dalam laut. Itu semua dihalalkan oleh Tuhan untuk kita makan, maka kita makan. Bila mana kita makan, tujuan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin kita balik sembah pada dia, ingin kita ni balik sembah kepada dia. Jadi ayat 24 sampai ayat 32 ni, Allah Ta'ala nak suruh kita tengok di hadapan mata kamu semua ni, bukan mudah proses untuk menghimpunkan nikmat-nikmat tu untuk kamu makan. Allah Ta'ala suruh tengok bila mana kita makan, sepinggan makanan, hidangan yang kita makan tu, nasinya, lauknya, bermacam-macam, berbagai-bagai, macam mana dihimpunkan semua sekali dalam hidangan tersebut. Di situ ada nasi, beras tu datang pada mana, di situ ada sayurnya, datang pada mana, kalau ada ayamnya, ada ikannya, ada dagingnya, datang pada mana, semua daripada tempat yang berbeza, datang daripada orang-orang yang mengusahakan makanan dengan titik peluh yang sangat banyak untuk dihimpunkan makanan tu dalam pinggan kita. Maknanya bila mana kita makan nasi tu dengan lauk-lauk tu, kita kena sedar Allah Ta'ala menguruskan nikmat kita tu bukan daripada satu jalan. Yang buat padinya ada jasanya, yang tanam sayur pun ada jasanya,
Yang pelihara binatang ternakan pun ada jasanya. Ikan-ikan di laut yang turun ke laut nelayan pun ada jasanya. Nak beritahu pada kita, kalau kamu lihat betapa jerih perih orang yang usaha untuk dapat kamu makan, maka kamu kena lihat Tuhan yang mengarahkan semua tu sehingga kamu dapat makan. Sebab tu kalau tengok Quran, dia guna perumpamaan yang mudah. Ayat-ayat fasa Mekah ni, fasa 13 tahun Nabi duduk di Mekah ni, kebanyakan dia akan guna contoh-contoh yang mudah. Dia tak akan beri contoh yang berat. Melainkan ayat-ayat yang fasa Madinah, dia ada contoh-contoh berat. Sebab orang pada waktu tu perlukan maklumat yang ringkas dan padat. Allah Ta'ala nak suruh Nabi beritahu kepada sekalian masyarakat musyrikin pada waktu tu, masyarakat Arab musyrikin Quraisy pada waktu tu, apa yang mereka sembah salah. Mereka sembah Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama mereka wujudkan seruan pujaan yang mereka sembah sama hebat, sama tinggi dengan Allah Ta'ala, iaitu berhala. Kalau kita tengok agama orang-orang musyrikin Mekah ni, agama mereka bercampur. Kalau kita tengok Abu Jahal apa semua ni, dia orang bila mana tengok Nabi ni bercakap tentang tauhid, apa yang dia orang sebut? Jangan dengar Muhammad telah mencela nenek moyang kita. Mencela nenek moyang maksudnya apa? Amalan-amalan yang kita duk buat, orang Mekah duk buat ni, itulah amalan nenek moyang kita turun temurun. Jangan duk petikai, jangan duk soal lagi. Okay. Dia tak kata amalan Nabi Ibrahim, tak kata juga. Dia tak kata ni amalan ambil pada Yahudi, tak kata juga. Tak kata pun amalan tu ambil pada Kristian, tapi biasa dia duk guna abauna, ma wajadna alaihi abauna. Apa yang kami duk buat ni, kami tengok datuk nenek kami duk buat. Dari segi perkataan tu, kalau kita boleh tengok, hujah dia orang tu agak lemah. Sebab apa? Sebabnya bumi Mekah itu telah menyaksikan kedatangan seorang Nabi sebelum Nabi Muhammad, iaitu Ismail dan juga Ibrahim. Semua orang Arab tahu pada waktu tu. Maknanya Abu Jahal tahu kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ibrahim. Dia orang tahu, dia orang tak jahil pun. Sebab nasab keturunan dia orang bersambung kepada Nabi Ibrahim itu sendiri, kabilah yang sama. Okay. Jadi nak sebut pada kita, dia orang sendiri pun lost. Ajaran mana yang kita ikut? Ajaran apa yang kita ikut sebenarnya? Cuma dengar-dengar orang duk cerita ajaran kita ni Ibrahimiyah. Dia orang beri nama Ibrahimiyah, iaitu ajaran yang diajar ataupun diasaskan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia orang pun telah disamarkan, dikelabukan daripada ajaran yang betul. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat Nabi, bila mana Nabi mula-mula menerima wahyu di Gua Hira, Nabi jumpa Jibril. Jibril bagi 5 ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila mana Jibril beri wahyu tu, Nabi terkejut, tak pernah tengok Jibril. Turun balik ke rumah, disambut oleh isteri dia iaitu Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Maka Khadijah kata, kita akan pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lelaki inilah yang menjadi petunjuk kepada agama yang berada di sekeliling tanah Arab, khususnya di Mekah pada waktu tu. Bila mana bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal pun dengar Nabi cerita, semalam aku duduk di Gua Hira, datang satu cahaya, lepas tu datang satu lembaga yang besar yang aku tak pernah tengok, merujuk pada Jibril. Dan Nabi describekan, Nabi terangkan apa yang ada pada Jibril itu. Nabi kata Jibril itu ada sayap sekian. Sebab Nabi tengok dengan wajah yang sebenar. Dan Jibril hulurkan, sebahagian riwayat sebut Jibril hulurkan sesuatu dalam bekas yang elok. Dan Jibril kata pada Nabi, hal qara'ta, kamu ni iqra. Jibril kata iqra, kamu baca apa yang dalam bekas tu. Maka Nabi pun jawab, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca, aku tak pandai baca. Okay. Bila mana Waraqah ni dia dengar satu persatu penerangan daripada Nabi tu, kesimpulan Waraqah dia kata apa?
hadzan namus, inilah namus yang pernah berhubung dengan Nabi Musa. Itu jawapan Waraqah. Kalau kita tengok sejarah Waraqah ni jarang orang cerita. Waraqah bin Naufal ni dia sama kabilah dengan Khadijah, daripada kabilah yang sama sebab dia sepupu. Waraqah bin Naufal ni antara orang-orang yang tak bersetuju dengan penyembahan berhala. Dia tak suka sembah berhala. Al-Manah, Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, semua berhala yang ada sekeliling tu, sekeliling Kaabah tu, ketika mana diperkenalkan berhala, dia tu sendiri, Waraqah tu sendiri zaman dia muda, dia memang tak sembah berhala. Dia rasa something dengan berhala. Sebahagian riwayat kata Waraqah bin Naufal ni dia ada group, dia ada kumpulan geng-geng muda dia yang rasa something dengan ajaran Mekah ni sudah dirombak ataupun telah diejah banyak. Jadi 10 orang, sebahagian riwayat kata 10 orang ataupun 9 orang geng-geng dia ni cari jalan macam mana kita nak cari agama yang betul. Seorang pergi ke Syam, seorang pergi ke sana apa semua. Last sekali dia orang jumpalah satu agama yang ada di Syam tu, saki baki daripada ajaran Nabi Isa yang belum tercemar lagi. Jumpa ada seorang pendeta, belajar dengan pendeta tu original Injil daripada pendeta tu. Dan sebahagian riwayat kata pendeta tu solat macam Nabi dan para sahabat solat. Pendeta tu solat pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kemudian habis dia belajar, dia orang pun balik. Dan ada yang sahabat Waraqah bin Naufal ni pilih untuk kekal di Syam, ada kekal di Iraq dan macam-macam lah. Okay. Cuma Waraqah bin Naufal ni antara yang terselamat. Sebab tu kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi, 10 orang yang dijamin masuk syurga, dia ketika mana Nabi buat pengakuan di atas bukit Safa tu, Nabi kata di belakang bukit ni kalau ada tentera, adakah kamu akan percaya? Dia tak ada pada situasi tu, peristiwa tu dia tak ada. Dia berada di satu tempat di Syam. Cuma pada waktu tu dia ada berlaku, pada satu malam tu berlaku macam ada bulan ke apa, saya tak ingat riwayat tu, bulan, bintang. Maknanya orang-orang Syam perasan ada satu benda yang pelik. Jadi dia jumpalah seorang ahli kitab yang betul-betul di Syam tu, beritahu kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf tanya dia apa yang terjadi semalam. Maka kata pendeta tu, telah zahir sekarang ni seorang Nabi akhir zaman. Pendeta tu tanya, kamu ni siapa? Abdul Rahman bin Auf tu, aku ni orang Hijaz, orang Mekah. Maka kata pendeta tu, balik kamu ke Mekah, sesungguhnya di sanalah zahirnya Nabi akhir zaman. Tidak ada kebaikan lagi di bumi Syam ni untuk kamu cari. Balik kamu cari. Dia balik-balik, dia dengar cerita Nabi Muhammad dah mengaku jadi Nabi. Sebab tu dia tak teragak-agak. Sebab tu dia termasuk daripada orang-orang yang awal masuk Islam. Saya nak sebut kepada kita semua ni, yang memang kuat lawan Nabi ni, dia orang ikut membuta tuli apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan dia orang tak pernah rasa, dia orang rasa ada something tak kena dengan ajaran ni, tapi dia orang tak peduli. Beza dengan Waraqah bin Naufal, beza dengan Nabi sendiri, beza dengan Abdul Rahman bin Auf, beza dengan Abu Bakar dan lain-lain tu, mereka tu walaupun nampak macam join jugalah program berhala tu, sembah berhala, tapi dalam hati tu ada satu yang ralak sikit, ada tak kena. Jadi saya nak beritahu pada kita semua ni, jiwa yang nak pada kebenaran tu Tuhan dah pilih, dah pegang pada awal sebelum wahyu dizahirkan atas muka bumi lagi. Jadi bila mana wahyu dizahirkan, Tuhan cerita Quran ni hebat-hebat. Sahabat Nabi yang dengar ayat-ayat ni, dia orang dengar, dia orang makin kuat iman, makin rasa yakin. Sebab tu dia orang dihentam dengan hentaman yang teruk, dia orang tak rasa apa pun. Terasa juga tapi tak kuat. Dia orang nampak tak apa, dunia ni sekejap. Saya nak beritahu, dia orang nampak tu jelas. Yakinnya dia orang terhadap kebenaran yang Nabi bawa tu jelas. Sebagaimana kita yakin hari ni hari Senin, esok hari Selasa. Orang mari dekat kita, esok hari Rabu, bukan Selasa. Kita tahu hari ni hari Senin, esok mesti Selasa. Orang tu kata, "Dok, esok Rabu." Percayalah esok Rabu. Dia kata, "Dok, esok mesti Selasa."
Kalau kamu percaya aku bagi 1,000, kita kata okey, esok Rabu 1,000 kita ambil, tapi lah hati dia ni ke pandai dia lah nak kata Rabu pun, tapi kita tetap Selasa. Dah duit dia bagi, kita ambil. Okay. Cuma nak beritahu dia kita, sahabat Nabi yang duk baca Quran ni, yang duk dengar Quran ni, yang memang hati dah ikut Nabi ni, digugat dengan apa jadi pun, ditawar dengan apa-apa tawaran pun, dia orang tak berganjak. Tapi orang-orang yang lawan Nabi macam Abu Jahal apa semua ni, semakin ayat Quran turun, dia orang semakin pening. Sebab tu dia orang akan pergi rujuk dengan Yahudi. Selalu pergi rujuk Yahudi. Rujuk Yahudi, Yahudi tanya, ayat apa turun pada Muhammad? Okey, ayat ni. Okey, penerangan dia begini. Sebab tu riwayat Israiliyat dia datang juga sikit-sikit tu. Datang juga riwayat Israiliyat tu. Jadi Quran ni, sebab tu dia ada satu ayat dalam Quran. Allah Ta'ala cerita, saya tak ingat ayat apa. Allah Ta'ala kata, ada sebahagian orang yang bila mana dia dengar Quran, bertambah imannya, makin tunduk dia pada Tuhan. Ada sebahagian orang bila mana dia baca Quran, dia dengar Quran, bertambah kehairanan dan kebingungan dalam kepala dia. Dia dengar ayat Quran, macam mana pelik Dan ada sebahagian orang bila mana dibacakan Quran, semakin bertambah kebencian, semakin ekstrim dia bila mana dengar ayat Quran. Jadi dengar ayat Quran tu jadi makin nak bunuh orang Islam. Dia ada kumpulan. Saya nak beritahu pada kita semua ni, dia berbalik kepada hati manusia tu sendiri. Cuma nak beritahu, hati ni dia boleh lagi diusahakan untuk kita dapat kebaikan, dengan syarat hati yang tidak tertutup, dan kita pun tidak menutup pintu hati tu untuk mendengar dan mencari hidayah. Sebab tu ayat-ayat dalam surah Abasa ni Allah Ta'ala sebut, tengok makanan kamu. Tengok ayat yang ke-25, anna sababnal ma'a sabba. Tengoklah hujan yang telah kami turunkan pada kamu. Hujan negara Arab dengan hujan kita di Malaysia ni lain. Kita beri laluan azan dulu.
Kita sambung. Ayat yang ke-25 Allah Ta'ala sebut anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami mencurahkan air hujan dengan lebat, dengan banyak. Ayat yang ke-25 ni Allah Ta'ala tunjukkan antara nikmat yang dia bagi ialah dia turunkan hujan di kawasan-kawasan di atas muka bumi ni. Kita kena tengok dari segi situasi. Kumpulan pertama yang terima ayat ni iaitu bangsa musyrikin Mekah, iaitu bangsa Arab musyrikin Mekah. Dia orang kumpulan pertama. Dan geografi bentuk tanah muka bumi tanah Arab dengan kita ni lain. Kalau ayat ni kita sendiri yang tengok, dia macam tak beri kesan sangat lah, sebab kita orang Malaysia ni hujan banyak, tak berasa sangat hujan tu tak berasa sangat. Okay. Tapi bagi orang Arab, hujan ni satu rahmat yang sangat besar, satu rahmat yang luar biasa. Dan permukaan bumi tanah Arab ni sangat terkesan dengan hujan. Tempat kita ni bila mana hujan, sebab pokok-pokok dah hijau banyak dah, hakikatnya pokok bila mana dia terima hujan tu dia segar, nampak segar dia tu. Okay. Tapi di negara Arab, dengan sebab pokok tak banyak, kita boleh nampak pokok yang layu dah dalam tempoh 2-3 bulan tu. Turun hujan tu dia cepat, dia naik tu cepat. Lepas hujan sekejap je naik, nampak hidup, kawasan tu dah nampak hijau dengan sekejap. Itu permukaan tanah Arab. Jadi dia orang memang terasa, dia orang memang suka. Negara Arab ni kalau tuan-tuan tengok, memang kalau hujan je mesti akan banjir kilat. Kalau tuan tengok di Mekah apa semua, sebab dia orang Arab, dia orang tak akan buat sistem perparitan yang efisien macam Malaysia tak buat. Sebab hujan jarang, jadi nak buat pun tak padan. 4 bulan sekali hujan, nak habis duit bilion ejah parit tak padan, biar banjir lah sekali hujan. Malaysia buat perangai lagu tu kena kecam habis. Mana kerajaan kalau tak buat parit elok. Okay. Saya ingat mana-mana negara Arab, saya duduk di Jordan pun, kita tak pernah jumpa lah parit besar, tak pernah jumpa. Bahkan dia orang mendambakan kalau hujan tu mesti nak kena banjir, sebab dia orang memang nak main air banjir. Okay, dia orang suka dengan benda tu. Dia orang nampak kegembiraan tu lain macam. Kemudian Allah Ta'ala kata summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Ayat yang ke-26, kemudian kami belah bumi itu dengan belahan. Belah bumi sini bukan maksudnya merekah sehingga orang jatuh. Belah bumi itu maksudnya Tuhan buka permukaan muka bumi ini untuk menerima tanaman, untuk boleh tanam. Syaqqa ni maksudnya batah, macam batah padi apa semua gitulah. Okay. Bagi orang Arab, maknanya bumi itu kami mudahkan untuk kamu olahkan. Tanah ni Allah Ta'ala jadikan kita boleh bentukkan tanah tu macam mana yang kita nak. Dia bukan statik. Maknanya kalau kita nak tanam sesuatu, kita boleh buat bentuk tanah tu tinggi sikit, rendah sikit, boleh menakung air ke, tak boleh menakung air ke, kita boleh adjust tanah tu. Siapa yang lembutkan tanah tu? Allah Ta'ala yang lembutkan tanah tu. Fa'ambatna fiha habba. Ayat yang ke-27, kemudian kami tumbuhkan daripada belahan-belahan bumi itu biji benih. Sebab tu saya dah pernah sebut sini, mungkin negara Arab dia tidak sesubur negara kita, dan negara kita ni memang dia subur, dia mudah hidup apa-apa semua. Okay. Tapi negara Arab dia sangat-sangat sukar. Okay. Orang-orang Mekah, dia orang bukanlah biasa tengok kebun kurma. Kurma ni dia banyak di Taif, banyak di Madinah sebenarnya. Mekah tu dia tandus. Ayat ni turun fasa Mekah. Bila mana cerita ni, dia orang hanya boleh tengok Taif paling dekat pun Taif. Sebab orang Mekah ni kebiasaan dia orang ialah dia orang bercucuk tanam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di sekitar Masjidil Haram tu, tepi-tepi Bukit Ajiat ke, Syib Ali ke, kawasan-kawasan yang orang Melayu kita duduk dulu, berkampung situ. Orang petani ada ramai duduk situ, beranak pinak situ. Daripada dulu tahun 20-an sampai ke sekarang, bentuk gunung tak ada bentuk lain, bentuk tu.
Tapi di celah gunung tu jangan kita kata apa, duga. Di celah-celah gunung tu yang orang duk buat rumah, orang tarah buat rumah tu, dia ada 2-3 kawasan yang subur di tepi-tepi kawasan Masjidil Haram tu. Dan dia punya subur tu, pertama sebab Nabi Ibrahim yang doakan. Dia ada ayat dalam surah Baqarah, Allah Taala cerita, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhan, jadikan negeri ini aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki kepada penduduk bumi Mekah ini dengan bermacam-macam buah-buahan dan tanaman-tanaman. Kita tengok tandus lah, Mekah ni tandus, okay. Tapi tanah dia tu boleh terima apa-apa saja tanaman yang kita nak tanam sana. Luar biasa, okay. Saya sendiri pengalaman pernah pergi kawasan Bukit Ajiat sebelum orang kata apa, dia roboh kan, tahun 2012 2013 tu, sebelum pembesaran Masjidil Haram Giat dia buat. Situ masih ada lagi orang Melayu itu yang duduk, tapi Melayu pun muka je Melayu, tak boleh cakap Melayu dah, cakap Arab tapi muka Melayu. Tapi dia orang dah ada orang kata apa, kerja lah sana. Nak kata ada kerakyatan, tak dapat kerakyatan kau. Tapi dia orang tu, kalau kita ni PR kot, kalau tempat kita ni Malaysia ni, okey, dia orang ada jadi engineer apa semua. Okay. Saya pergi ada satu tempat kawasan tu, kawasan tu Melayu tapi tak boleh cakap Arab, seorang pun tak boleh cakap Melayu, semua Arab semua. Tiba-tiba ada satu kebun, kawasan tu kawasan orang petani. Satu kebun, saya tengok pokok tu macam tengok di tempat kita. Pergi dekat petai situ, di Mekah tu, bukan di Malaysia, di Mekah, petai besar, mata dia lagi besar ada petai sebab kita. Tanya, ni tanam sini. Dia kata tanam sini. Dia orang Melayu tapi tak boleh cakap Melayu. Makanan tu makanan Melayu ke? Makanan Melayu. Petai dia orang makan. Subur elok di tepi kawasan Masjidil Haram saja. Sebab tu saya duk perasan, dia ada satu restoran di kawasan itulah, kawasan bangunan yang ada jam tu kan. Kalau orang-orang yang pernah pergi, dia akan tahulah ada situ felda disaji makanan orang Melayu. Saya tengok ada sambal ikan bilis petai. Saya duk tanya, dia orang ambil kat mana petai? Rupanya sebelah tu ya petai. Saya nak kata bumi ni hidup. Cuma zaman turun ayat ni tak nampaklah tanam benda lain tu hidup, tapi boleh hidup. Durian saya tak nampak lah ada tak situ, okay. Cuma petai memang kita nampak, memang hidup dan kita orang beli. Sebab masa tu saya belajar di Jordan, kita pun lama tak makan petai, beli. Bawa arak satu macam, dah dia ada bau sikit, okay. Dia tak biasa makan, okay. Kemudian ayat yang ke-28, wa inaban wa qadba, okay. Dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan situ buah anggur. Anggur lah yang paling mudah untuk dia orang nampak. Tanah Mekah ni tak sesuai pun nak tanam anggur, tapi boleh hidup. Anggur di situ boleh hidup. Satu benda yang mengejutkan bagi orang-orang yang datang daripada luar Mekah, tengok di Mekah ada anggur. Sebab anggur ni dia nak kena kawasan yang subur, macam Syam apa semua dia boleh hidup. Tapi di Mekah boleh hidup. Wa qadba. Qadba ni maksudnya macam-macam jenis sayur-sayuran tu ada di Mekah. Semua jenis sayur sampai di Mekah. Maknanya ada di Mekah. Benda tu wujud. Okay. Wa zaituna wa nakhla, dan juga zaitun dan kurma. Allah Ta'ala sebut beberapa jenis ni nak tunjuk pada kita itulah yang memang ada dan diorang selalu makan, selalu tengok. Maknanya satu hidangan makanan yang memang selalu diorang tengok. Wahadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rendang. Kebun-kebun yang rendang nak tunjuk pada kita kawasan tanah Mekah tu sendiri ada kebun, ada apa. Siapa yang datangkan kebun semua tu, zaitun. Zaitun ni pusat dia bukanlah di Mekah, pusat dia di Syam, di Palestin. Sebab tu pembekal zaitun terbesar di dunia ni Palestin, Jordan dan juga Turki. Itu kawasan Syam dulu. Tapi di Mekah tu wujud dan boleh ada. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan rumput-rumput. Ayat ni turun tuan-tuan merujuk kepada keadaan tanah Arab yang memang dah macam tu di Mekah. Dia tandus tapi dia ada juga rumput. Sebab tu orang kita dia macam terkejut.
Sejak akhir-akhir ni pergi ke Mekah nampak macam hijau. Sebenarnya hijau tu dah lama dah. Cuma musim dia, kita pergi tu musim tandus. Dia ada waktu dia yang tak hijau. Saya ingat saya bawa jemaah yang terakhir tahun 2019, tahun lepas. Kita pergi musim sejuk. Musim sejuk ni musim yang tumbuhlah rumput tu. Maka ada seorang jemaah tanya saya, ni tanda kiamat ke Ustaz? Mekah ni ada rumput. Saya tak kata tanda kiamat. Lama dah, belum Nabi lahir pun memang Mekah tu, kawasan tu ada rumput. Kita jangan ingat kawasan kita je banyak rumput. Kalau tuan-tuan tengok tanah Arab ni, Arab Saudi tu sendiri, dia ada satu kawasan macam kita diperlih dengan sawah padi, dengan sungai ada. Negeri tu ada. Cuma kita selalu digambarkan asal negara Arab nampak bukit batu tu je. Bahkan dia orang lagi hebat di sana. Jizan, salah satu tempat dia. Jizan ni negeri yang subur, luar biasa subur dia. Biji gandum dia besar-besar. Sebab tu kata Abdullah bin Mubarak ketika mana dia datang ke Hijaz. Abdullah bin Mubarak ni tok guru pada Imam Bukhari. Dia kata ketika mana zaman tu, zaman kerajaan Abbasiyah memerintah, keluarga Abbasiyah ni lah. Dia kata aku pernah melihat makanan orang Hijaz ni, dia orang makan nasi dia orang, beras tu, sebiji beras tu sebesar kurma, sebiji beras. Zaman tu berkat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang, beras sebesar biji kurma, sepinggan kita tu berapa biji je ada beras lah tu, dah kalau besar biji kurma. Tapi Allah Mubarak kata makin kecil, makin kecil, makin kecil. Aku tengok dia melihat zaman tu daripada besar tu jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai kat kita ni kecil sangat. Kecil sangat, yang ada part kita ni sangat kecil. Cuma nak beritahu, kalau tuan boleh tengok, benda tu pernah berlaku zaman tu. Itu juga antara keberkatan yang ditarik sedikit demi sedikit. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-32, perbahasan kita yang terakhir malam ni, ayat yang last, mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua ialah kesenangan untuk kamu dan untuk binatang ternakan kamu. Allah Ta'ala beritahu semua nikmat-nikmat ni, kafir baik, muslim baik, kena tengok. Sebab apa kalau orang kafir, sebab apa boleh kufur kepada hari kiamat, sedangkan kami tumbuhkan daripada kawasan yang nampak macam mati, tandus, Arab tu, ada juga benda-benda yang kami boleh tumbuhkan. Tiba-tiba kamu tak percaya hidup selepas mati. Kamu petikai Muhammad kata akan ditumbuhkan balik manusia daripada kubur masing-masing, tak boleh percaya. Tapi boleh terima. Bukan takat terima, duk makan pun lagi tanaman-tanaman yang hidup daripada tanah yang kamu lihat tandus tu. Jadi ayat-ayat ni Tuhan nak hujah balik golongan ni. Tak percaya kiamat, tapi makan nikmat yang Tuhan tu suruh percaya pada kiamat. Kamu tak percaya, tapi nikmat dia kamu ambil. Tak padan nak lawan Tuhan dalam keadaan duk ambil nikmat dia. Dan tak padan kamu persoal apa yang Tuhan nak tetapkan, iaitu kehidupan selepas mati. Jadi selesai kita bahagian yang keempat daripada surah Abasa ni, 24 sampai 32. Kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-33 sampai ke-42 untuk minggu depan pula. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.